balik daripada haji tahun 1995, balik daripada haji, maka Abdul Inna Muasa telah meninggal. Maka 10 orang ni telah berkumpul di India, di Delhi, di Nizamuddin, dan mereka semua telah bermusyawarah. Baik Abdul Wahab beritahu dalam masyarakat itu, Mona Saad telah bangun dan beritahu, iaitu daripada hari ini dia kata, okay, tidak ada amir lagi, tidak ada bai'ah. Kalau kamu lantik aku jadi amir, orang Mona Zubair takkan ikut, takkan bersama. Kalau kamu lantik Mona Zubair pula jadi amir, orang mewah, aku dan orang mewah takkan ikut. Oleh itu tidak ada amir lagi, tidak ada bai'at. Bai'at tahu, bai'at ni akur janji. Bai'at ni lah akur janji, akur tak setia pada kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku setia kepada usaha dakwah, aku setia kepada usaha kerja ni, aku setia kepada pemimpin. Ini namanya bai'at. Bai'at. Mula sahabat beritahu tidak ada bai'at lagi dan tidak ada amir lagi. Dan kerja dakwah ni hendaklah dibuat secara syura, bicara secara syura, seperti mana yang dikendaki oleh Hadrat Ibn Abbas. Baik beritahu ini datang dari mulut Mona Saad. Di seluruh masyarakat itu telah terima cadangan ini. Itulah kehendak Hadrat sebelum dia meninggal, semasa dia melantik syura ini. Dia mahu kerja dakwah ini dikendalikan oleh syura. Jadi masyarakat hari telah putus bahawa daripada hari itu masyarakat tak boleh pergi kerja-kerja dakwah, tak boleh pergi, tidak ada kendalikan oleh syura. Bukan lagi amir, tak ada amir, tak ada lagi bai'at. Itu keputusan telah dibuat. Kemudian dalam masyarakat itu juga tuan-tuan yang mulia, kita telah putus oleh kerana kamu 5 orang ni orang India daripada Nizamuddin, iaitu Mona Izhar, Mona Zubair, Mona Umar Palampuri, Masjid Mihrab, Mona Saad. Kamu 5 orang ni orang daripada Delhi, daripada Nizamuddin. 3 orang daripada 5 orang ni diputus sebagai Faisal di Nizamuddin. Faisal maknanya tukang putus. 3 orang ni kira-kira jadi amir dan buat keputusan. Sebab di Nizamuddin tiap-tiap pagi, 10 pagi kita lihat di Nizamuddin tiap-tiap pagi dia ada masyarakat. Siapa nak buat ta'lim akhir, siapa nak muzakarah, siapa nak beri bayar hidayah, siapa nak bayar maghrib, siapa nak muzakarah jemaah-jemaah yang datang luar negara, siapa nak bercakap dengan mereka. Ini semua dia akan buat masyarakat. Jadi dalam masyarakat itu 3 orang telah diputus untuk jadi Faisal, untuk Nizamuddin. Jadi tuan-tuan yang mulia, diorang setuju. Tahun 1996 cuma ini telah diputus oleh Hadrat dulu. Maka 10 orang ni buat safar di seluruh ASEAN country. Iaitu bermula daripada Bangkok, diorang singgah ke Malaysia sekejap, kemudian pergi Indonesia, kemudian mereka pergi ke Melbourne, Sydney, mereka pergi ke Fiji, mereka pergi ke Sri Lanka. Dan dalam safar ni saya ada bersama dan Prof. Aziz Azmi ada bersama. Di Sydney mereka telah buat satu keputusan yang 3 orang tadi itu Faisal Nizamuddin ditambah 2 orang lagi, Masjid Mihrab dan Mona Umar. Saya dah 5 orang jadi Faisal di Nizamuddin. Tahun 1996. Tahun 1998 10 orang ni buat lagi sekali safar seluruh South Africa, Zimbabwe, Nairobi, Zambia, semua tu satu Afrika. 2 bulan orang safar. Tahun 1959 di Istimewa Raiwin, yang 10 orang tadi tinggal 5 orang saja yang hidup, 5 orang dah meninggal.
siapa yang hidup pada masa itu, iaitu Mufti Zainal Abidin, Bayi Abdul Wahab, Bayi Afdal, Mona Zubir, Mona Sa'ad. 5 hidup, 5 dah meninggal. Tahun 1999. Dalam tahun itu 5 orang telah buat bermusyawarah dan berikan tanda tangan di dokumen, iaitu sekiranya mahu buat apa-apa perubahan dalam tabligh dan kerja tabligh ini, usul tertib kerja, ataupun nak buat penambahan apa-apa perkara, kitab ke apa, 5 orang ni kena setuju. Tanpa persetujuan 5 orang ni, maka masyarakat takkan valid, takkan laku, tak sah. 5 kena setuju apa-apa perubahan nak buat. Kalau nak buat dekat India, dekat Pakistan, dekat Bangladesh, apa-apa perubahan kerja 3 negara ini nak buat, mesti dapat persetujuan daripada 5 orang yang hidup. Dan ini yang kita telah buat, tanda tangan, cop, simpan surat, satu pada satu saksi. Dan dalam tu Mona Sa'ad pun tanda tangan sekali. Di tahun berapa tuan-tuan? 99. 99. Daripada 10, 5 yang hidup. Sampai tahun 2000, dan 5 orang telah buat satu safar lagi. Seluruh Amerika bagian belakang, bagian apa ni, New York, Detroit, Chicago, dia orang masuk Canada, kemudian dia orang masuk balik ke New York dan New Jersey. Dia orang buat jor kargo lama seluruh New York. Dalam safar ni saya dapat bersama dengan 5 orang surah dunia. Abdul Aziz pun ada bersama. Dari tahun 2000 sampai 2014, yang 5 orang tadi tinggal 3 orang saja, iaitu yang hidup pada masa itu. Bayi Abdul Wahab, Mona Zubir, Mona Sa'ad. Dari 10 tinggal 5. Tahun 2014 tinggal 3 orang. Surah yang ada dilantik 10 tadi tinggal 3 orang. Dari seluruh dunia, wakil seluruh dunia telah memohon kepada Abai Syekh Abdul Wahab, Mona Yaakob, Mona Ibrahim, orang lama. Sekarang ni kita minta supaya yang 3 itu ditambah. Yang 3 itu ditambah. Jadi Bayi Abdul Wahab telah tulis surat kepada Mona Zubir. Mona Zubir ni anak Hadratin Namul Hasan, minta pendapat dia, pandangan dia tentang permintaan penambahan surah. Mona Zubir telah bagi tahu, dia telah balas surat tu. Sebab di masa dia sakit tu, dia balas surat tu, dia beritahu, aku sokong 100%, aku setuju 100% untuk membuat penambahan surah yang 33 tadi. Dalam tahun 2014 tidak boleh buat apa-apa kerana tiba-tiba kita dengar dapat berita Mona Zubir telah meninggal. Jadi sekian tinggal berapa orang tuan-tuan? 2. Ya? 2 orang tinggal. Dah ber 10, tinggal 5, tinggal 3, sekarang tinggal 2. Bayi Wahab dengan Mona Sa'ad. Jadi tahun 2015 di Istimewa Raiwin, seluruh dunia minta supaya surah ini ditambah. Mona Yaakob, Mona Ibrahim, Mona Mala, Profesor Karis Kiki, Profesor Abdullah, Profesor Abdul Rahman, Bayi Farus, semua orang lama tu. Mereka juga mendesak supaya tambah. Tinggal 2 orang lagi tambah. Jadi dikatakan Bayi Wahab telah ambil masa 2 minggu memikirkan
siapa nama-nama yang perlu ditambah apa ni semua. Lama 2 minggu. Akhir sekali dengan bertanya ke ulama-ulama, bertanya ke orang lama, bertanya dengan surah-surah dunia, akhir sekali Bayi Wahab telah tambah 11 orang. 11 orang surah. Dan dia sendiri telah mengambil tanda tangan dari 11 orang, termasuk saudara yang mulia, saksi-saksi dia sekali. Dan Bayi Wahab telah menandatangani surat pelantikan tadi dengan saksi dia, dengan orang yang dilantik, dan dengan syurah-syurah tadi bermusyawarah. Akhirnya telah ditambah 11 orang. Dan 2 orang sedia ada, Mona Zubair dan Mona Sa'ad. Jadi semua dah jadi 13 orang. Jadi 13 orang syurah dunia telah pun dilantik. 11 dilantik, 2 dah. Semua telah setuju, semua telah akur. Tapi dalam mesyuarat itu Mona Sa'ad dia tak terima. Mona Sa'ad kata, aku tak terima keputusan ini, dan aku adalah amir, dia kata. Siapa tak ikut cakap aku, tak ikut sama aku, dia akan masuk dalam neraka jahanam. Allah. Ini statement dia. Bayi Wahab beritahu, macam mana kamu? Bayi Wahab sangat kecewa tentang apa yang Mona Sa'ad cakap. Dia cakap dalam bilik Bayi Wahab dia. Dia kata, kamu sendiri beritahu tahun 1995 kerja ini naklah dibuat dengan cara syura. Tak ada amir, tak ada bai'ah. Kau sendiri cakap. Dan daripada tahun 1995 sampai 2015 ni, seluruh dunia telah bergerak dengan syurah ni. Kerja telah bangun seluruh dunia. Tak ada amir pun. Tak ada amir pun. Kerja dibuat dengan syurah. Satu dunia telah bangun kerja dakwah. Tersebar luas. Janganlah kamu buat macam ni. Ya. Tapi dia tak. Dia tak aku amir, dia bangun, dia keluar daripada bilik baru. Maka Bayi Abdul Wahab telah hantar Maulana Tariq Jamil. Telah pergi Maulana Tariq Jamil itu ulama yang besar, ulama sangat besar. Dia kalau dakwah dalam 3-4 jam orang tak akan bangun seorang, tak akan bangun. Saya masa dekat New York tu, dia telah kumpul semua orang Pakistan satu masjid New York tu besar. Saya ingat dalam berapa 3-4 ribu orang je. Besar masjid. Semua orang Pakistan yang ada dekat New York dia tak pernah keluar lagi. 3 jam dia bayar, seorang pun tak bangun. Dan dia tashkil untuk keluar 3 hari. Semua orang baru, semua bagi nama untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat satu program dekat Sepanyol. Sepanyol ni tuan-tuan, dia tak suka Islam. Saya keluar ke Sepanyol 3 bulan tuan-tuan. Dia orang memang tak suka orang janggut ni, orang Sepanyol. Dia takut dengan orang Islam ni. Tapi dia bagi satu hall besar kepada orang Tariq Jamil ni untuk bayar. Satu hall besar di Sepanyol. Dan menteri dalam negeri dia bersama-sama dalam majlis tu. Dan dia telah duduk dengar bayan Maulana Tariq Jamil ni. Habis je bayan tu, dia pergi, dia peluk, dia bagi tahu Tariq Jamil, kamu bila-bila masa boleh masuk Sepanyol. Aku bagi kamu special pass. Special pass dia bagi pada kamu. Dia begitu suka, gembira dengan bayan, dengan terjemah. Begitu punya ulama dia. Bayi Wahab telah hantar dia pergi pujuk Mona Sa'ad. Mona Tariq Jamil telah pergi pujuk Mona Sa'ad. Janganlah kamu seorang-seorang diri macam ini. Marilah kamu bersama jemaah syurah yang telah dilantik. Nama kamu pun dalam ini. Jangan kau pergi seorang-seorang macam ini. Sebab kalau kau pergi macam ini, tabligh akan jadi pecah. Seluruh dunia nanti akan jadi dalam kamu. Ya. Perpecahan akan berlaku dalam tabligh. Jangan kamu berpecah. Bersama-samalah dengan syurah yang dilantik. Dia kata, aku ambil.
Orang tarik Amir pujuk lagi, dia letak serban, serban dia letak kaki Mula Sa'ad. Saya dengar Bayamin bayang. Macam tu sekali dia pujuk. Sebab dia tahu kalau dia buat macam ini, perpecahan akan berlaku masa. Sebab dia tidak mahu berlaku perpecahan. Orang Pakistan ni tuan-tuan, serban letak kaki, itu dah kira last lah tu. Dah tak ada apa. Tak ada lagi lah nak rendah diri. Itu dah rendah diri yang paling pengambil lah tu. Pun di tanah itu dia kata aku ambil. Lepas setakat itu tuan-tuan, Bayi Wahab beritahu dia hantar Maulana Yaakob 83 tahun waktu tu masa tu umur dia. Maulana Yaakob dia 45 tahun bersama dengan Hazrat Maulana Yusuf rahmatullahi alaih, dan dia bersama dengan Namul Hasan, Hazrat Namul Hasan 45 tahun. Dan dia ni adalah guru dia, guru Maulana Sa'ad. Bukan saja guru Maulana Sa'ad, dia guru kepada bapa dia Maulana Harun juga. Dan telah datang nasihat dia, janganlah kamu seorang-seorang macam ini. Marilah kamu bersama dengan syurah yang telah dilantik, yang sebelah awam ni, sama-sama. Dengan guru dia pun dia kata, aku jadi aku tak nak ikut bersama, aku ambil. Maulana Ibrahim dia hantar, pujuk dia. Maulana Ibrahim ni pun guru dia juga. Maulana Ibrahim 35 tahun sama dengan dua hadirin pun tak mau dengar dia. Tak cukup itu, Bayi Wahab hantar daripada Mekah Timur Mukarramah Syekh apa nama Ghazan dengan Syekh Fadil, dua orang lama kat Mekah, kedai-kedai sangat dihormati, pergi pujuk dia supaya bersama dengan syurah di tanah. Dia kata dia ambil. Daripada Arigar satu jemaah datang yang diketuai oleh Profesor Khalid Siddiqui, Profesor Sanabullah, dan semua orang lama. Pujuk dia pun ditanda dia. Dari Karachi, Bayi Yamin datang, pujuk dia. Akhir sekali semua ni Radha Bikal Kuzari laporan kepada Bayi Wahab. Kami telah buat semua usaha untuk pujuk Maulana Sa'ad, tapi dia masih lagi kata dia ambil dan ditangkap bersama. Maka Bayi Wahab beritahu, saya bahasa dengar apa Bayi Wahab beritahu. Bayi Wahab beritahu, biarlah dia dengan cara dia, biarkanlah dia dengan cara dia. Apabila dia tak menghormati guru dia, apabila dia tak menghormati guru dia dan tidak mau dengar nasihat guru dia, maka tidak ada kejayaan bagi dia. Biarlah dia dengan cara dia. Hanya orang yang mukhlis, orang yang ikhlas sahaja yang akan bersama dengan kerja dakwah. Biarkan. Jadi tuan-tuan yang mulia, selepas itu maka satu mufti daripada Madinah telah beritahu. Dia beritahu satu ketika semasa wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Ansar telah berkumpul nak lantik pemimpin selepas baginda sallallahu wafat, dan diketuai oleh Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah beritahu, sekarang ni Nabi di Madinah, kita orang Madinah, Nabi ni tinggal bersama kita, dan Nabi tinggal di Madinah, dan Nabi pun wafat di Madinah. Jadi kita lah yang layak jadi pengganti dia. Orang Ansar lah layak jadi pengganti dia. Dia sedang berbincang tu nak mengganti tempat Nabi SAW. Masa tu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu sedang buat gaj. Bila dia habis buat gaj, orang balik, tengok Madinah ni kosong. Abu Bakar tanya, mana orang Madinah, seorang pun tak ada. Dia orang kata orang Madinah ni sedang bermesyuarat untuk lantik amir, nak lantik amir pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar, Ubaidah bin Jarrah terus pergi tempat orang bermesyuarat. Maka Abu Bakar tanya Sa'ad, apa buat ni? Dia sedang lantik amir. Nabi dah wafat, sedang bermesyuarat nanti amir.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala beritahu, wahai Sa'ad bin Ubadah, wahai orang Ansar, Nabi pesan kepada aku, pengganti Nabi mestilah daripada orang-orang Muhajir dan orang-orang Quraisy. Kemudian Abu Bakar Siddiq telah memberi khutbah panjang lebar kepada orang Ansar tentang bagaimana keakraban Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Ansar. Khutbah yang panjang. Dan setelah memberi khutbah yang panjang itu, semua orang-orang lama Ansar telah bangun dan bersetuju beritahu kepada Abu Bakar Siddiq, memang kami akur, iaitu apa yang kemahuan Nabi SAW, pengganti Nabi mestilah daripada orang Muhajir dan orang-orang Quraisy, dan kami orang-orang Ansar bersetuju. Semua orang lama bangun. Bila orang lama semua bangun, Sa'ad bin Ubadah terpaksa akur dengan keputusan. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala beritahu, wahai Umar, engkau lah jadi pengganti Nabi. Sebab Nabi pernah beritahu, kalau ada Nabi selepas itu, kamu yang paling layak jadi Nabi. Umar kata, wahai Abu Bakar, mana pula aku ni? Kamulah orang yang paling layak jadi Nabi. Sebab apa? Daripada awal sampai akhir kamu bersama Nabi. Senang susah Nabi, kamu bersama dengan Nabi. Kamulah orang yang paling faham dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak satu orang pun yang layak dengan kau, ya Abu Bakar. Abu Bakar kata, kalau kamu macam tak nak, Ubaidah, kamulah jadi apa? Khalifah. Sebab kamu pun orang Muhajir, kamu pun orang Quraisy. Ubaidah bin Jarrah beritahu, wahai Abu Bakar, Umar ada, kamu ada, macam mana pula kamu suruh aku jadi amir? Kan? Tak boleh, dia kata. Mana boleh, tak boleh, dia kata. Jadi sahabat, tuan-tuan, masing-masing menolak jadi apa? Amir. Masing-masing menolak, tak mau. Tak mau jadi amir. Suruh orang lain jadi amir. Umar dah naik marah dah. Umar kata, Abu Bakar, kalau kamu tak nak jadi amir, ini yang Sa'ad nak jadi amir ni. Diorang nak pilih dia, mana kau nak? Dia dah marah, dia dah garang dah, suara dah naik dah. Kalau kamu tak nak jadi amir, dia Ubadah jadi amir, mana kau nak dia? Dia Abu Bakar kata, tak apalah, okey, aku setuju jadi amir, tapi ini tak rasmi, dia kata. Sebab apa? Sebab kamu dua orang putih aku jadi amir, mana valid? Tak valid, dia kata. Tak sah, dia kata kan. Ali tak ada, Osman tak ada, Zubair bin Awam tak ada, Sa'ad bin Abi Waqqas tak ada, kan? Osman tak ada, orang-orang lama semua tak ada, sahabat-sahabat kita yang lama semua tak ada, kan? Mereka semua kena ada bersama buat keputusan, baru benda tu sah. Oleh itu kita pergi ke Masjid Nabawi, kita kumpulkan semua sahabat-sahabat orang lama, bermusyawarah, minta pendapat mereka. Itu baru rasmi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala kumpul semua sahabat-sahabat di Masjid Nabawi, tuan-tuan. Kemudian semua sahabat-sahabat, so Ali, Osman radhiyallahu ta'ala, Zubair bin Awam, Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, semua orang lama, orang frontliner kumpul semua. Dan Abu Bakar lepas itu dibuat elan, sekiranya mana-mana di antara kamu, wahai sahabat-sahabat aku, dilantik jadi amir, Abu Bakar akan setuju 100%. Masih lagi dia menolak apa? Masih lagi dia menolak jadi apa? Amir. Masih lagi dia menolak. Jika di antara kamu mana-mana sahabat aku yang kamu pilih jadi amir, Abu Bakar akan setuju 100%. Bercakap lah, pilihlah, cakap je, aku tak ikut dia. Semua sahabat bangun, Ali, Osman, tuan-tuan, semua sahabat-sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Abu Bakar, tidak ada orang yang layak menjadi amir mereka. Kerana kau ni daripada awal masuk Islam sampai Nabi wafat, kamu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang Nabi, susah Nabi, jalan gua, sampai kala jengking patuk kamu pun, kamu masih lagi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam itu kamu jaga Nabi.
Macam tu menjaga Nabi. Nyuruh masa hijrah, nyuruh sana, nyuruh sini orang Quraisy nak tangkap Nabi SAW. Kamu melindungi Nabi bukan sekali, 2 kali. Menyembunyi sama Rasulullah SAW. Dan orang yang faham, orang yang sangat faham kehendak Nabi, kaulah ya Abu Bakar. Tak ada orang yang faham kehendak Nabi SAW. Oleh itu kami semua setuju engkaulah yang layak jadi Amir, Khalifah, pengganti Rasulullah SAW. Macam ni sahabat-sahabat mufti tu beritahu, Amir dilantik, bukan aku Amir. Kamu tak ikut aku, kau masuk neraka jahanam. Orang macam ni kita nak ikut kan tuan-tuan? Orang macam ni kita nak ikut. Jadi tuan-tuan yang mulia, kemudian bab pertama dah dijawab. Bab yang kedua, mengapa orang-orang lama tinggalkan Rizal? Kenapa Maulana Yaakob yang berpuluh-puluh tahun tinggalkan Rizal? Kenapa Maulana Ibrahim tinggalkan Rizal? Kenapa orang-orang lama? Kami nak tahu mengapa. Tuan punya padan duduk depan ni, Maulana Yaakob ada, Maulana Ibrahim. Jadi kita telah beri penjelasan. Dia orang tanya, dia orang beritahu Maulana Yaakob, Maulana Ibrahim beritahu, dia kata, aku dengan Maulana Ibrahim ni, Maulana Amalat ni berpuluh-puluh tahun duduk kat dalam dia. Dengan Hadradi 45 tahun, 35 tahun Maulana Ibrahim beritahu, kami duduk bersama, mesyuarat bersama, safar bersama, makan bersama, semua bersama. Rizal boleh dah jadi macam rumah kami. Kami mengajar ulama-ulama kat situ. Berpuluh-puluh tahun kami mengajar. Dan kami ingat, senangkah bagi kami nak tinggalkan Nizamuddin? Senangkah bagi kami nak tinggalkan Nizamuddin ni? Ditanya kita balik, senang ke? Tak senang. Kenapa kami tinggal Nizamuddin? Nizamuddin zaman Hadrati Imam Hasan dulu adalah tempat untuk fikir akhirat. Nizamuddin adalah tempat untuk islahkan diri. Orang datang seluruh dunia kat sana. Dia target di muzakarah pun dia hantar pergi 10 hari, pergi 20 hari buat kerja dakwah. Tapi dia mereka balik nanti ke muzakarah, dia perbaiki lagi. Tempat Islam, tempat fikir akhirat, tempat fikir atas ummah. Macam mana seluruh dunia orang Islam dapat taat perintah Allah. Orang Islam hidup dengan agama, orang Islam dapat ikut sunnah Nabi SAW. Supaya setiap ummah orang Islam hidup agama, hidup kehidupan agama. Ini tempat Nizamuddin. Tapi sekarang tidak ada lagi fikir ini. Nizamuddin sekarang dikontrol oleh satu orang yang mengaku keamiran dia. Dan sesiapa yang tak terima keamiran dia, maka dia akan dipukul dan dihalau oleh Nizamuddin. Allah. Depan mata aku, dia telah pukul sampai berdarah. Polis-polis India datang, Delhi datang, masuk. Nizamuddin bukan lagi tempat untuk fikir akhirat. Nizamuddin tertib-tertib kerja telah diubah tanpa bermusyawarah. Usul-usul kerja telah diubah tanpa bermusyawarah. Walau tahun 1995, tahun 1999 dia telah buat tanda tangan ni 5 orang ni. Apa-apa perubahan kalau nak buat, mesti dengan persetujuan 5 orang. Tapi dia yang mengaku Amir, dia tukar semua tertib kerja. Dia tukar kitab, dia tukar cara kerja tanpa bermusyawarah. Dan siapa yang tak ikut cara dia, dia akan dihalau keluar dari Nizamuddin. Jadi Maulana Ibrahim, Maulana Yaakob beritahu, kalau aku tinggal di Nizamuddin, satu dunia akan menganggap aku terima keamiran dia. Aku terima segala perubahan yang dibuat. Aku tidak mau mengkhianati tertib kerja usul yang dibawa oleh 3 hadrat. Oleh itu, aku terpaksa dengan berat diri tinggalkan Nizamuddin. Dan aku akan kembali bila keadaan pulih. Sebab itulah dia tinggalkan Nizamuddin. Tuan-tuan yang mulia, dalam dunia ni, tempat yang mulia
3 tempat je. Iaitu Masjid apa? Ini haram. Masjid Haram. Masjidil Haram, Baitullah Mekah. Itu yang mulia. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjid Aqsa. Al-Aqsa. 3 masjid ini masjid yang mulia. Selain daripada 3 masjid ini, semua masjid sama tuan-tuan, termasuk Nizamuddin ni. Nak agung 3 masjid ni. Masjid lain semua mengagungkan Nizamuddin ni salah dari segi syariat pun salah, segi agama pun salah. Haji Namul Hasan selalu bagi tahu, jangan bawa orang ke Nizamuddin, tak betul, salah tu. Dan jangan bawa orang kepada aku, bawa orang kepada siapa? Allah. Bawa manusia kepada Allah, bukan bawa manusia kepada manusia. Bawa orang kepada amalan yang ada dalam Nizamuddin tu, amalan Masjid Nabawi. Bukan bawa kepada masjid. Itu Hadrati nama sendiri telah beri nasihat tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, tahun 2016, masa tu kita ada dekat Nizamuddin, kita ada dekat Railway. Masa tu 2015 pelantikan dibuat. 2016 telah berlaku satu fitnah mengatakan bahawa pelantikan itu tak sah. Pelantikan dibuat fake cara tak sah, cara salah. Bukan by white dan tangan. Kita by white dan tangan macam mana, dia telah apa, dia uzur, dia dah sign pun tak boleh. Macam-macam fitnah dah berlaku. Jadi pada tahun tu kita pun ada dekat Railway. Dan dikatakan Maghrib Muhammad Maidin ni, dia beritahu saya, kata Maidin, dia ni pelantikan ni tak betul, dia kata. Saya kata dia, kamu ni syurah Malaysia, biar cakap betul-betul sikit, mana aku dengar semua ni. Ada orang beritahu aku, orang Pakistan yang beritahu aku tak betul. Dia tak betul mana pula. Pelantikan ni dibuat tahun 2015, saya kata, bukan dilantik sekarang. Masuk 2015, Bayi Wahab sehat bugar. Pelantikan dibuat 2015, bukan sekarang dia lantik. Oh, dia tak ada lah, dia palsu lah, bukan Bayi Wahab yang sign dah, orang tipu sign. Jadi tengok cakap ni tuan-tuan, qamat untuk sembahyang maghrib. Kami pun sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, Bayi Wahab dengan ambulans datang. Dia pakai apa tu, pakai gas. Sebab dia dalam ventilator, dia keluar dari ventilator tu, semata-mata nak beri penerangan tentang apa kebenaran. Dia datang, bila nampak dia datang, seluruh orang dalam Heavenly ni lah kumpul balik. Kami pun terkejut tengok Bayi Wahab datang. Kami berduduk, Bayi Wahab dengan tercungap-cungap cakap, tuan-tuan. Dia kata, aku dapat tahu daripada khadim aku bahawa berlaku satu fitnah mengatakan perlantikan ni palsu. Aku nak beritahu kepada kamu semua, dia kata. Perlantikan ni aku buat bertahun 2015 dengan tanda tangan saksi dia sekali. Dan aku sendiri telah tanda tangan surat ni dengan cara rasmi. Surat ni masih lagi ada, aku simpan. Saksi dia ada, mana Yaakob, mana Ibrahim, mana Amalat, semua ni ulama-ulama depan aku ni saksi semasa pelantikan tu. Dan aku sendiri secara rasmi telah menandatangani surat. Dan dalam perjumpaan itu dia beritahu, sekiranya Mona Saad kata dia Amir, ini tak betul dia. Sebab aku sendiri dengar, dia sendiri beritahu tahun 1995, dia bangun, dia beritahu di depan aku bahawa selepas wafatnya Haji Raji, selepas meninggalnya Haji Raji, tidak ada Amir lagi, tidak ada bai'ah lagi. Kerja tabligh hendak dibuat cara syura. Dia sendiri beritahu. Kalau dia kata dia Amir, ini benda tak benar. Ini tak betul. Ini satu penipuan, tak betul. Oleh itu dia kata, kamu orang-orang satu dunia, datanglah, keluarlah 4 bulan, 40 hari di India, 40 hari di Pakistan, dan 40 hari di Bangladesh. Dan 4 bulan yang kedua, kamu keluarlah ke luar negara. Kemudian kamu keluarlah dari negara kamu.
kamu jika ada apa-apa masalah, maka kamu datanglah ke Raiwin untuk bermusyawarah. Dan tak perlu lagi pergi Nizamuddin sebab Hadrat Dina Muhsin dah tak ada. Tak ada bai'ah lagi kat sana. Datanglah kat situ. Jadi apa yang Bayi Wahab tu cakap tentang ini telah ditulis. Dan telah diedarkan kepada seluruh dunia supaya dibacakan di markas masing-masing. Tapi di Malaysia, di Sri Petaling, apa yang ditulis tak dibaca. Mona apa ni, Abdul Aziz Hazmi nak baca, dirampas. Tak dibenarkan baca. Sebab dalam surat itu beritahu, kalau Mona Saad kata di Amir, ini tak betul sama sekali. Kerana Mona Saad sendiri beritahu tahun 1995, tak ada Amir, tak ada bai'at, kerja tidak dikendalikan secara syurah. Di sini beritahu. Oleh kerana pembongkaran ini, kalau diberitahu akan tahu perkara yang sebenar, maka kita rampas surat Abdul Aziz dan semua surah telah keluar, surah-surah Malaysia telah keluar. Sebab kita sampai sekarang orang Sri Petaling tak tahu apa yang berlaku hari sebenar, tak tahu. Sebab itulah mereka kata, tapi kita telah pergi satu Malaysia untuk menerangkan perkara yang sebenar. Apa yang diterang tuan-tuan, itulah perkara yang saya terangkan pada tahun 2017 saya pergi satu Malaysia dengan mesyuarat orang-orang elder Nizamuddin di Raiwin, Mona Yaakob waktu itu, Mona Ibrahim kat situ. 2017 saya mesyuarat kat sana. Saya kata saya nak keluar daripada Sri Petaling. Sebab apa? Sebab mereka ni telah melantik dan menerima Mona Saad sebagai Amir, dan mereka telah buat perubahan dalam kerja tabligh. Oleh itu saya tak pernah terima, saya tak pernah ikut, dan saya telah nasihat mereka tak mau dengar. Oleh saya nak keluar daripada Sri Petaling. So, mereka tanya, Mona Yaakob tanya, kamu keluar nak pergi mana? Ada tempat tak nak kamu nak pergi? Saya kata ada satu tempat, nama dia Kepong. Dan dia kata Kepong ni tempat yang khan tu, dia kata. Mana apa, Bayi Farouk kata tempat khan tu. Saya kata khan yang sama dari tempat yang lain. Yang itu Sungai Besi, yang ini saya kata Kepong. Tapi orang yang sama dia. Jadi mereka, saya ingat lagi mereka duduk bermesyuarat pasal pembinaan saya. Dan beberapa orang, termasuk Aziz Hazmi masa itu pun ada. Dia duduk mesyuarat, dia kata, okey, korang setuju supaya saya berpindah keluar dari saya. Jadi bila kita ada tempat untuk tumpu, kita dah bergerak ke satu Malaysia. Dan apa yang saya terang oleh tuan-tuan, saya dah terangkan setiap negeri, termasuk Sabah, Sarawak, termasuk dalam pelabuhan saya pergi. Tuan-tuan yang menteri pun terang. Supaya saya rasa saya kalau tak bagi benda yang betul, saya telah khianat ke diri tuan-tuan. Saya mati pun saya takkan tenang saya mati. Sebab saya tahu benda yang sebenar, untuk apa yang telah berlaku, dan adalah hak saya untuk memberitahu kepada benda yang sebenar. Sebab tu orang beritahu, korang yang dengar cakap Maidin tu, Syekh Maidin tu, ya, tutup telinga, jangan dengar, jangan bersalam dengan dia, lari daripada dia. Dia tu pengkhianat besar, dia kata. Sebab dia orang takut benda yang sebenar. Jadi itulah sebab tuan-tuan yang mulai hari ini saya datang terang tuan-tuan, inilah benda yang sebenar. Dan ini adalah hak saya untuk beritahu, tahu kebenaran yang boleh tuan-tuan. Ini bukan, saya minta izin daripada elders untuk beri penerangan. Saya harap tuan-tuan semua telah sedar dan maklum, dan letaklah diri tuan-tuan pada jalan yang betul, jalan yang sesat, kerja yang benar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau zaman aku dan dia, kalau ada apa-apa masalah, aku tengok Al-Quran tak ada penyelesaian, aku tengok dalam hadis tak ada penyelesaian, ya Rasulullah, apa perlu aku buat? Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau pada ketika pemerintahan kamu berlaku dalam keadaan macam ini, maka penyelesaian dia kamu kumpul semua ulama-ulama, kumpul semua orang lama, minta pandangan mereka, minta nasihat mereka. Jangan sekali-kali kamu buat keputusan seorang diri tanpa kamu
bertanya ke ulama-ulama ataupun orang-orang lama dalam pada zaman kamu, baru kamu buat keputusan. Tuan-tuan yang boleh, ini kerja dakwah dia berjalan dengan cara mesyuarat. Apa yang bagi Wahab buat cara mesyuarat, apa yang ada kita buat, orang lama kita buat cara mesyuarat. Apa-apa kerja pun buat dengan cara mesyuarat. Buat berkata. Jadi yang kita dengar dulu sekali, siapa ni, Maulana Yusuf rahmatullah. Maulana Yusuf itu ulama yang sangat sengaja, orang Arab sekali dia. Itu ulama yang besar. Dia ni ada pandangan. Dia kata, kenapa tidak setiap jemaah tabligh ni keluar, kita bagi dia bendera. Kita bagi dia bendera ni sunnah, dia kata. Dalam Khadisiyah, Nabi bagi bendera. Dalam untuk jaga Madinah, Nabi bagi bendera kepada Abdullah bin Maktum. Dan Nabi bagi bendera kepada Usamah bin Zaid, masih nak pergi bawa tinggi bertentera nak pergi Rom. Ingat tadi, bagi bendera itu sunnah. Dan dia ada pandangan nak bagi bendera, setiap jemaah keluar setahun bagi bendera, jemaah 4 bulan keluar bagi bendera. Dia ada pandangan tu, dia ada. Tetapi walaupun dia ulama besar, dia telah rujuk kepada Maulana Zakaria rahmatullah alaih. Maulana Zakaria yang berkarangan apa ni? Kitab Fadilah Amal, Alamat Zakaria, dia Syekhul Hadis. Dia kata, Zakaria, orang tahu mereka cakap panggil Zakaria. Dia kata, aku ada pandangan. Kalau nak tanya pandangan kamu Syekhul Hadis. Kau banyak tahu pasal hadis gitu. Ya. Aku ada cadangan nak bagi bendera kepada orang yang nak keluar jalan Allah ni. Kalau setahun mah pegang bendera setahun, pegang bendera 4 bulan, pegang bendera 4 bulan. Sebab ini sunnah hari kita. Nabi bagi bendera sahabat-sahabat masa nak pergi perang, masa nak pergi jihad. Maulana Zakaria yang telah beritahu memang Nabi bagi bendera kepada sahabat-sahabat. Dan bendera yang Nabi bagi dengan sahabat-sahabat tu tak sama dengan bendera yang kamu nak bagi kepada jemaah ni, tak sama. Itu lain. Itu bendera yang Nabi bagi itu, kamu tak samakan dia punya keadaan dia dengan bendera yang nak bagi jemaah tu. Besok penuh markah dia penuh dengan bendera, betul dia. Mana kalau cari bendera penuh dengan bendera, betul, pacak tu boleh. Dia lain, itu tak sama dengan bendera itu, tak sama dia. Itu lain. Dia betul itu bendera untuk apa, peperangan tu, bendera tu wajib menunjukkan apa kita kegemilangan Islam. Orang bendera pergi depan dulu, orang semua kalau bendera tu kira tegak lagi, kira kan, pahlawan kemenangan tu lagi kan. Buat sahabat potong tangan, pegang dia, potong dia, pegang dia tak lepas bendera tu. Bendera tak berjatuh ke bumi. Ya, macam itu dia orang jaga bendera tu. Itu lain. Kalau tak disamakan bendera tu dengan bendera mana keluar 4 bulan ni per tahun, lain dia kata. Maulana Yusuf rahmatullah alaih, tuan-tuan yang mulia, satu ulama yang besar. Dia ada pandangan dia, tapi dia tak buat keputusan seorang diri. Ditanya ulama, ditanya orang yang lebih arif lagi tentang hadis, baru dia buat keputusan. Ini cara kita buat kerja, tuan-tuan. Cara kita buat kerja, bertanya, bermesyuarat. Bukan seorang-seorang buat pelantikan, bukan seorang-seorang. Ini bukan kerja dakwah, ini bukan kerja seorang-seorang. Ini kerja istimai. Kerja dakwah tabligh ini bukanlah pemilik keluarga Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana Ibn Muhassan. Tak ada siapa pun milik, boleh memiliki kerja dakwah. Kerja dakwah ni adalah perintah Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa keadaan kerja dakwah ni kena dibuat secara sunnah. Perintah Allah ni kena dibuat. Dakwah ni perintah Allah. Dan perintah Allah ni dalam semua keadaan kena buat cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi nanti? Walau Nabi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam sebelum dia wafat, dia ada masa yang panjang. Dia bukan Nabi pun turun wafat. Tak ada. Dia ada masa yang panjang. Jibril turun, Jibril beritahu, kemudian dia sakit. Dia ada masa yang panjang. Dia Nabi pun tahu dia nak wafat. Dia boleh panggil Abu Bakar Siddiq, sahabat-sahabat, sekarang aku lantik Abu Bakar jadi amir. Ada Nabi buat macam tu? Ada Nabi buat macam tu? Tak ada. Nabi nak bagi tahu kepada seluruh dunia sampai kiamat, perlantikan jadi amir, jadi khalifah, jadi ketua, kamu kena buat cara mesyuarah bersama kamu. Nabi ajar kita cara nak buat. Walaupun Nabi boleh lantik Abu Bakar, kamulah jadi amir, boleh. Tapi Nabi bagi sahabat-sahabat pilih.
Itu cara dia dengan mesyuarat. Kerja agama dia buat cara mesyuarat. Mesyuarat bersama orang-orang awalin, orang-orang lama. Kita syukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala letak kita satu jalan kerja yang benar. Dan ada orang yang menasihat, ada tempat kita nak rujuk. Kalau kita tak tahu apa-apa, ada tempat nak kita nak rujuk. Ada tempat kita nak minta nasihat. Jadi untuk itulah tuan-tuan yang mulia, saya minta tuan-tuan semua supaya kita bukan kata, oh ini buat aku nak ikut, itu buat aku nak ikut. Mana boleh tuan-tuan, ikut satu je, semua nak ikut macam mana? Satu sampan kaki ini, satu sampan kaki ini. Apa jadi tuan? Tenggelam. Apa jadi? Lama-lama Tenggelam. kita masuk dalam ni lah, tenggelam dalam sungai. Semua nak ikut satu je. Kalau pegang ikan keli, tuan-tuan ikan keli kan, orang tangkap ikan keli tu, dia pegang kuat. Kalau dia pegang tak kuat, apa jadi? Sengat lah. Bila kita pegang satu kerja, pegang betul-betul. Kalau nak pegang sunnah, pegang genggam bara api tu sampai jadi halang, baru benda yang akan jadi betul. Kan? Bukan ini pun aku dah ikut, itu pun aku dah ikut. Ni kerja agama ni bukan ikut-ikut. Kerja agama ni kita kena jelas apa yang kita nak ikut. Kita kena jelas kebenaran dia. Baru kita dalam kerja agama tak boleh taksub dengan orang. Syiah ni tuan-tuan, satu ulama beritahu, siapa taksub dengan orang ni melebihi syariat, dia akan jadi Syiah. Syiah ni dia kata dia wahyu sudah salah, patut wahyu turun Sayyidina Ali, dia kata. Dia dah salah turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah ni dia kata dia berdaya salah bawa wahyu, dia kata. Kenapa berlaku ni ulama kata? Sebab terlampau taksub dengan Sayyidina Ali. Orang Syiah ni terlampau taksub dengan Sayyidina Ali, sehingga wahyu pun dia kata salah. Taksub dalam agama melebihi syariat akan jadi Syiah ulama tu. Dalam agama tak boleh taksub. Dalam agama tak boleh salah. Orang taksub dengan orang ni salah. Menyembah hanya Allah satu. Ya, selain daripada itu bukan tempat penyembahan ini. Allah yang satu, Allah yang ahad. Itulah tuan-tuan yang mulia. Jangan taksub dalam agama. Jangan ikut-ikut orang. Ikut-ikut tak boleh tuan-tuan. Ikut benda yang betul. Jangan mengikut. Faham tuan-tuan? Semoga Allah beri taufik dan tuan-tuan supaya tuan-tuan Allah beri tuan-tuan faham supaya kita ikut benda yang betul. Rezeki ni Allah bagi tuan-tuan. Rezeki yang bagi tuan-tuan Allah. Jangan takut macam rezeki. Allah bagi rezeki. Minta pada Allah. Kalau Allah nak bagi rezeki itu, Allah akan beri. Kita banyak syukur kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah beri taufik kita berlepas diri kita berlandasan yang betul, ada kerja yang betul. Syukur kepada Allah. Ya Allah Ta'ala telah guide kita. Guide daripada Bimbing. beri panduan kepada kita. Pimpin kita kepada cara yang betul dalam berdakwah. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah. Dan satu lagi tuan-tuan, ini ada permintaan. Jadi